Ini mengajak makhluk buat kebaikan ataupun menyeru di situ berdakwah. Jalannya jalan berdakwah kepada pintu Allah, yakni kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu di situ adalah rahmat. Menyeru manusia kepada rahmat Allah taala. Jadi jalan dia apa? Jalan dia beribadat pada Allah, nak lawan syaitan ni beribadat. Bila kita buat amal ibadat, maka syaitan pun lari. Syaitan tidak akan sama dengan ahli ibadat. Ataupun kita berdakwah pada jalan Allah, menyeru orang buat kebaikan, menyeru, maka syaitan akan benci. Bila syaitan benci, syaitan tidak akan sama, tidak akan bersama dengan kita. Kenapa? Dia benci melihat perbuatan kita yang menyeru manusia kepada jalan kebaikan, yakni berdakwah kepada pintu Allah Ta'ala. Dengan perbuatan kamu kamu berdakwah. Dakwah ni kena perbuatan. Kita suruh orang buat baik, kita pun kena jadi baik juga. Kita belajar ilmu, kita nak jadi baik, kita tunjukkan baik, baru orang pun nak jadi contoh pada kita. Kita nak suruh anak kita jadi baik, nak suruh anak kita pandai mengaji Quran, kita pun kena rajin baca Quran. Kita pun nak suruh anak kita semayang, kita pun semayang juga. Kita pun kena rajin semayang, baru anak kita pun rajin. Maka menyeru manusia ni kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan perbuatan, dan perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Kadang-kadang orang tengok dia cakap sedap tapi perbuatan ni tak ada. Kadang-kadang orang ni dia tak cakap banyak tapi perbuatan dia baik. Orang lebih suka melihat yang beramal dengan perbuatan, yang menyeru manusia dengan perbuatan. Dan juga dengan perkataan kamu, inilah kerja kita berdakwah. Buat dengan perbuatan, dengan perkataan. Perbuatan dengan perkataan. So orang buat baik, itu perkataan, kita pun buat baik. Itu perkataan, kita pun buat baik. Itu perbuatan. Kena ada dua sama. Supaya kita ini dapat melakukan amal ibadat kepada Allah, menyeru kepada manusia, dan kita selamat daripada gangguan syaitan. Dan syaitan lawan perbuatan kamu, dan bila kamu buat baik, dia lawan pula. Bila kita ajak orang buat baik, ada sama buat jahat, dia akan lawan sama, maka dia akan lawan. Bila kita buat baik sana, di sana dia buat jahat. Begitu dia akan lawan kita. Kita tak boleh putus asa dalam mengajak manusia buat kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Dan syaitan sekali-kali akan lawan kita supaya kita ini berhenti daripada melakukan kebaikan. Maka kita kena faham, syaitan lawan perbuatan kamu kalau kamu buat baik. Sebab tu tak heran kenapa bila kita belajar ada dengan semalah you nak pergi belajar. Itu memang dah syaitan akan rasa kita jadi malas nak buat, ataupun kita dulu rajin dah pergi dengar, jadi dia malas nak pergi dengar. Macam-macam dia goda kita. Kadang-kadang dia goda kita, kau ni tak boleh, dia bagi kau ni, kau ni tak boleh, bagi kau ni. Dia bagi kau ni. Jadi akhir kali kita kalah juga. Bila akhir kali kalah, kita ni semakin jauh dengan Allah. Bila jauh dengan Allah, dekat dengan siapa? Dekat dengan syaitan. Wal-iyazubillahi min zalik. Hari ni macam-macam. Bila Allah Ta'ala beri saja ujian, akhir sekali kita terpedaya. Dan kita kena ingat, bila kita nak buat baik, macam-macam halangan. Ada je macam-macam halangan. Dulu tak ada, tapi bila nak buat baik je, kita pun mula nak belajar. Bila nak belajar lah, ni sini payah lah, sini payah, akan macam-macam berlaku. Kenapa? Kerana setan dia akan lawan kalau kamu nak buat baik. Akan lawan kalau kamu nak melakukan kebaikan. Dan cita-citanya dan kehendaknya dan pencariannya dan pekerjaannya menahankan daripada yang demikian itu ibadat kepada Allah. Cita-cita dia nak tahan kamu buat amal ibadat, kehendak dia nak tahan kamu buat amal ibadat. Itu kehendak dia. Dan pekerjaan dia, pencarian tu pekerjaan dia tak ada, dia tahan kamu amal ibadat. Itu je dia mikir. Dia fikir tu saja syaitan. Kita buat amal ibadat macam ni, macam mana aku nak suruh? Dia akhir sekali dia tambah beri kita buat amal ibadat. Dia suruh kita malas semayang, kita semayang juga. Kita malas puasa semayang sunat, kita semayang juga sunat. Akhir kali dia suruh semayang sunat banyak-banyak. Dia suruh semayang sunat banyak-banyak, kita pun semayang sunat banyak-banyak. Lalu dia kata pula, oh murah bagus sekali, orang lain mayang sikit belaka. Syaitan bagus sekali sebab mayang sikit belaka. Lalu kita ni dah mayang banyak dah, lawan kita rasa kita lawan syaitan dah. Kita lawan syaitan dah, kita dah berjaya dah rasa lawan syaitan. Sebab kita mampu semayang banyak. Tapi ingat, dengan sabit semayang banyak itu kita merasa ujub dengan ibadat kita. Berjaya juga dia. Itu syaitan. Nanti Imam Ghazali
Di akhir-akhir kita dia tunjuk. Syaitan kata gini, mu kena jawab gini. Syaitan kata gini, mu kena jawab gini. Dia akan ajar satu-satu tu untuk perjalanan kita. Maka dia kata di sini menahankan daripada yang demikian itu, yakni daripada kamu melakukan amal ibadat. Kerja dia itulah dia tahan kamu, supaya kamu tidak melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Bahawasanya engkau berdiri dan ikat pinggang engkau, kamu berdiri itu siap sedia, ataupun kamu bekerja pula, dan kamu ikat pinggang lawan hawa nafsu kamu. Kamu lawan hawa nafsu kamu supaya memarah syaitan yang boleh kali menyebabkan syaitan marah. Ikat pinggang maknanya lawan nafsu, itu kata ikat pinggang. Ikat pinggang ni kata lawan hawa nafsu kita. Bangun juga. Mata bangun juga. Maknanya malam-malam pun bangun juga sembahyang. Baru kau nak tidur, Allah. Baru nak tidur. Bangun. Bangun mana lawan. Wa amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tengah bekerja-kerja orang pun azan. Azan tinggal pergi sembahyang juga mana-mana pun. Lawan hawa nafsu. Jadi bila kita lawan hawa nafsu buat amal ibadat pada Allah, syaitan akan marah pada kita. Syaitan akan marah pada kita. Dia kata, aku nak suruh dia sembahyang lambat, dia sembahyang awal pula. Buat macam mana ni? Tak apa, dia ambil wudu. Aku nak was-waskan dia ambil wudu. Tidak was-was juga. Dia angkat dia apa ni? Dia semayang juga. Dia semayang, aku hembuh dia menguak dalam semayang. Macam-macam. Menguak juga semayang. Menguak juga. Dia semayang juga. Rakaat dia tak tu juga dia kata. Aku goda dia tak semayang sunat. Dia semayang sunat juga. Aku suruh dia main sunat banyak-banyak. Macam-macam. Gitulah syaitan dia. Sampai ke habis. Dia tak akan berhenti kita. Dia berhenti kejap, tengok kita tidur, ada agak. Tengok, tidur. Tak apa. Tak apa. Dia kejut tidur je. Kita kejut je tidur. Subuh kita kejut je tidur. Awal lagi tidur. Alaika lailatun tawil. Kamu ni malam panjang lagi. Tidur. Allah bahaya syaitan. Dia tidak akan berputus asa pada kita. Awal ada duduk dalam majlis ilmu pun tidur. Duduk dalam majlis ilmu. Baik, kita tengok. Supaya memarah syaitan. Syaitan marah dan melawankan dia. Dan dia marah, dia lawan balik kita. Dia lawan kita dan membinasakan akan dia, dan dia cuba membinasakan kita. Membinasakan apa? Membinasakan amal kita. Syaitan tak katok kita. Berapa patah tangan syaitan katok? Tak ada. Syaitan tak katok kita. Dia dah tu, dia dah sekat. Dia apa? Dia merosakkan amal ibadat kita. Dia merosakkan amal ibadat kita supaya kita lalai kepada Allah Ta'ala. Dan ia pula ikat pinggangnya. Dia pun ikat pinggang, dia lawan kita juga. Ianya dia bersiap sedia supaya berseteru akan dikau, supaya dia lawan kita, bermusuh dengan kita dan memerangi akan dikau dan berperang sehabis-habis perang dengan kita. Sebab saya kata dia berlawan gini-gini. Awal kita buat macam ni, supaya kita ini akhirnya walau macam ni nak terperangkap dengan dia. Begitulah keadaan dia. Dan menipu daya akan dikau, dan dia tipu daya kita. Dia tipu daya kita. Kita buat baik. Bila kita buat baik, kita baca Quran, tiba-tiba orang puji kita. Orang pun puji kita. Bila puji kita pun, kita berasa dah kita rasa kita ni, Allah, aku ni nak jauhkan diri, nanti orang puji aku jadi riak pula. Jadi syaitan pun kata, kalau gitu jangan baca Quran, nanti orang baca Quran riak. Ya sungguh, kita tak baca Quran, habis amalan kita. Habis amalan kita. Meninggalkan sesuatu ibadat kerana makhluk, kata Fudail bin Iyad, itu pun riak juga dipanggil. Maknanya meninggalkan ibadat dan melakukan ibadat kerana makhluk, bukan kerana Allah, maka dikira riak kepada Allah Ta'ala. Baik, dia kata hingga membinasakan akan dikau, habis membinasakan segala kelakuan engkau, segala amal ibadat. Sehingga kan ramai nanti di negeri akhirat kelak, ramai yang bangkit tidak ada amalan, banyak sembahyang di atas muka dunia, tapi bila bangkit tidak ada, kosong. Boleh jadi ibadat itu tidak ada ikhlas kepada Allah. Boleh jadi kerana yura'un, kerana itu riak ataupun menunjuk-nunjuk, ataupun ujub.
Maknanya merasa ujub, merasa hebat, merasa akulah orang paling bagus. Ibadat bukan tak banyak-banyak, tapi dibinasakan. Maka syaitan membinasakan amal ibadat, kerana syaitan tahu yang dikira adalah amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maka dibinasakan. Dan di negeri akhirat ramai manusia yang ahli di atas muka dunia, dia ahli ibadat, tapi dekat negeri akhirat sudah tidak ada lagi amal ibadat baginya. Disebut dalam hadis betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'un wal atash. Tak ada dapat apa-apa puasa, lapar dan dahaga. Betapa ramai orang yang bangun sembahyang malam hanya dia dapat mengantuk dan juga letih saja. Betapa ramai orang yang sembahyang hanya dia dapat lengah-lengah saja. Dapat lengah-lengah dan dapat letih saja apabila mereka mengerjakan sembahyang. Sebab apa? Sebab di dalam hatinya ada perasaan-perasaan yang rosak, yang kotor. Perasaan kotor. Siapa yang mengotori? Adalah syaitan yang mengotori hati manusia, supaya manusia beribadat tidak lagi ikhlas, tidak lagi benar-benar kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan dia akan menggoda kita sehingga kan amal ibadat kita menjadi amal ibadat yang sia-sia. Satu musuh yang sangat jahat, yang Allah Ta'ala kata innahu lakum aduwwum mubin. Itu adalah musuh kamu yang sebenar. Musuh kamu yang sebenar. Maka dia kata di sini, dan menipu daya akan dikau sehingga membinasakan segala kelakuan engkau, yakni segala ibadat engkau. Segala amal ibadat engkau, tetapi hendak dihalakkan. Halak ini dibinasakan. Halak ni maknanya bahasa Arab, dibinasakan. Dan dia kata hendak dibinasakan dikau sekali-kali, dan dia ingin membinasakan engkau sekali-kali kerana tiada sentosa daripada pihak engkau jauhnya. Jadi nak beritahu hendaklah dibinasakan. Dibinasakan dikau sekali-kali kerana tiada sentosa pada pihak engkau jauhnya. Maka bahawasanya ialah menjahat dan menyahaja dengan membinasakan orang yang tiada mengeras dan yang tiada melawan akan dia. Jadi ini kerja syaitan. Jadi syaitan ini dia kata sekali-kali dia kata engkau mesti membinasakan dia. Apa makna binasa dia? Makna lawan dia. Dan dia pun akan membinasakan dikau. Dan membinasakan dikau dan tiada sentosa daripada pihak engkau jauhnya. Maknanya kamu tak dapat lari daripada dia. Maknanya kamu tidak dapat lari, tidak dapat duduk jauh daripada dia, dan dia pun tidak dapat jauh daripada kamu. Warna-warna dia sama. Kita bukan kita berjaya, mati dah syaitan, tak benda dah. Syaitan aku mati dah. Tak. Tidak, dia akan ada sama, dia tak akan jauh dengan kamu. Dan tidak aman kamu dengan dia. Okey, hari ni kita selamatlah, kita tidak terpedaya dengan dia. Esok dia goda pula. Kalau dia kalah lagi, lusa dia goda pula. Kita jatuh pula. Lepas tu lain kali kita lawan balik, menang pula, gitulah. Dia tidak akan jauh daripada kamu, dan kamu jangan merasa aman, sentosa daripada dia. Sentosa daripada dia. Hanya bezanya kadang-kadang dia duduk dengan kita, dia kalah sama. Ini bagi orang yang iman kuat, wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh. Setan tu tapi tak ada apa-apa. Ada satu kisah mengatakan bahawa setan Abu Jahal bertemu dengan setan Saidina Umar. Sama-sama setan. Setan Abu Jahal jumpa dengan setan Saidina Umar. Lalu dia tengok setan Abu Jahal gemuk. Setan Abu Jahal dengan pakaian semua ada belakang. Setan Saidina Umar ku kering. Tak ada makanan pun, tak ada pakaian pun, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Allah, dia kata tak ada arah lah, kalau boleh nak peceng. Ambo dah duduk kat Saidina Umar. Dia pun tanya berbual. Dia kata-katanya tu macam mana? Dia kata apabila Abu Jahal makan, aku menumpang dia makan. Apabila dia memakai pakaian, aku menumpang dia. Apabila dia buat apa, aku menumpang dia, sehingga kan aku merasa gemuk dengan apa yang dilakukannya. Katanya syaitan Saidina Umar, adapun aku bila dia nak makan, aku ingin menumpangnya, lalu disebutnya nama Allah, maka aku tidak boleh makan. Apabila nak memakai pakaian, aku nak tumpang dia, tiba-tiba dibacanya doa, aku dijauhkan daripadanya. Maknanya syaitan tu jangan kata tak ada dah, syaitan lari biar-biar. Tak ada dah, tak mari dah, tak ada syaitan lari, tak ada. Dia tak akan jauh daripada kita. Hanya bezanya orang yang soleh sentiasa dapat mengatasi syaitan. Dapat mengatasi syaitan. Orang-orang yang macam kita menang kalah. Kok banyak kalah saja. Banyak kalah pula rasa-rasanya.
Rasa-rasanya menang masa duduk kebaikan, masa semayang surah menang. Balik kalah lalu. Macam-macam ada. Kalah dengan bawang putih, bawang merah, kalah dengan kus-kus khotahir di pagahir, macam-macam ada. Jadi nak beritahu begitu. Dan kamu tidak dapat jauh daripada dia, dan dia tidak akan jauh daripada kamu, daripada engkau. Dan ialah yang menjahat dan menyahajikan dengan membinasakan, dia buat jahat sama. Selalu melakukan kejahatan dengan membinasakan orang yang tiada mengeras, membinasakan orang yang tidak mengeras, artinya tidak lawan syaitan bersungguh-sungguh. Kalau tak lawan bersungguh-sungguh, syaitan tidak kalah. Mesti kena berlawan bersungguh-sungguh. Nak lawan syaitan macam mana? Sediakan keris. Syaitan mari jaga, tekang je. Bukan gitu. Bawa pedang tu. Sediakan apa? Kita nak lawan dengan syaitan. Lawan syaitan dengan kuatkan iman. Kuatkan iman. Bila iman kuat, syaitan larilah. Kerana syaitan lah musuh yang tidak nampak kita. Kita tidak nampak musuh. Tapi Allah Ta'ala beritahu, ini jalan-jalan kamu nak selamat daripada syaitan. Maka dia kata, dan yang tiada melawan akan dia, dia akan orang yang tiada keras dengan dia. Orang yang tiada keras memang kalah. Dia akan binasa ke orang tadi. Dan orang yang tiada lawan dengan dia, kau anda dia dah mari nak minum arak. Mari pasal nak berjudi, pasal nak berzina. Dia mari ikut saja. Ini yang disebut apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat bagaimana manusia menjadikan syaitan itu sebagai Tuhan? Hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Yakni sentiasa mengikut syaitan. Maka dia kata tiada melawan, tetapi orang yang benar-benaran akan dia. Orang yang benar-benar akan dia saja. Tetapi orang yang benar-benaran akan dia, dan muafakat akan dia seperti orang kafir. Orang yang membenarkan, orang yang muafakat ni yang bersesuaian, mengikut. Orang yang bersama akan dia akan syaitan seperti orang kafir. Orang kafir syaitan relax je, tak banyak je. Syaitan kata minarak dia tak kerja kuat kan. Syaitan kalau kerja kuat, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, waktu dia kerja kuat dia panggil orang pangkat yang besar-besar. Kamu pangkat apa? Pangkat sarjan. Pergi. Maknanya bukan pangkat komang-komang dah. Dia nak beritahu syaitan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ahli dhalalah, orang yang sesat. Orang yang sesat seperti Yahudi, Nasrani dan ahli rabah. Ahli rabah ni ialah orang yang suka mengikut hawa nafsu. Yang suka mengikut hawa nafsu. Orang yang suka mengikut hawa nafsu, pada setengah kelakuan mereka itu, ada setengah perbuatan mereka itu ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Pasal nak makan. Mari kita pergi Kota Baru, buat benda. Telepon, mari kita tak pergi Kota Baru dah. Ajak makan mi. Mi je pergi Kota Baru. Ada orang macam tu. Telepon, mari pergi makan sekarang. Mari pagi makan dah, kita makan tu. Makan malu. Masya-Allah. Ya Allah, pergi makan je tak badan kaki. Ni ada. Malam-malam pergi Pak Mama. Ada sahabat saya seorang tu, dia banyak piti, kita tahu lah. Dia banyak piti. Dia pergi ke Mama makan mi goreng. Mi goreng balik. Mi goreng, nasi goreng gitu. Balik. Masya-Allah, tak ada faedah. Jauh ya. Kenapa? Ini orang yang menurut hawa nafsu. Orang yang menurut hawa nafsu. Tak payah. Tak payah perkara-perkara yang macam tu merugikan kita. Jadi memperdayakan kita. Dia syaitan dia goda kita sampai kita lalai pada waktu kita. Patutnya waktu banyak, waktu benda tu kita boleh pergi. Dia dalam kereta saja. Padahal nak makan rumah boleh makan. Kereta dekat-dekat boleh makan. Tak perlu pergi jauh-jauh. Tapi dia nak memuaskan hawa nafsu. Ini dipanggil ahli rabah. Ahli rabah ni orang yang gemar kepada hawa nafsu, ataupun orang yang mengikut hawa nafsu. Ini syaitan tak payah kerja, tak banyak kerja. Tak banyak kerja. Maka dia kata di sini, pada setengah kelakuan mereka itu, pada setengah perbuatan, maka betapa ada sehinggamu menyahajakannya bagi orang yang berdiri kerana memarah akan dia dan bersunyi bagi melawan akan dia. Maka baginya tiba-tiba serta segala manusia itu berseteru. Baik. Maka dia kata maka betapa ada sehinggamu menyahajakannya. Maka kenapa kamu nak mengikuti syaitan tadi? Bagi orang yang berdiri kerana memarahkan akan dia, orang yang melakukan amal ibadat, ataupun orang yang nak lawan dia,
Orang nak lawan dia. Jadi kamu jangan ikut dia. Kalau kamu nak lawan dia, jangan ikut hawa nafsu. Orang nak lawan syaitan. Kalau nak suruh syaitan tak dimarah. Kerana memarah akan dia. Dan bersunyi. Bersunyi. Bersunyi bagi melawan akan dia. Jadi kita kena dalam keadaan melawan akan syaitan, maka jangan mengikut hawa nafsu. Bagikan biar syaitan tu rasa nak marah dengan kita. Buat segala kebaikan. Rasa malah nak pergi belajar, pergi mana-mana pun. Dia malah rasa dah roh je tubuh. Pergi belajar. Kita pun bangun-bangun pakai baju comel-comel, baik pergi meeting. Pergi meeting pula. Dia kata ikut tu pula. Masa gini, masa pukul 9 pagi ni tak ada betul. Tak ada benar. Tak ada orang, kurang orang masa ni. Ada mari kata. Kita pun start kata, pergi juga. Pergi juga. Beli CD tak apa. Saya tengok. Yang macam-macam kata. Kita pun siapa pula. Baik duduk belakang boleh tidur. Dia mari pula. Macam-macam. Jadi dia kata sama. Siapa ke habis? Hari-hari tak ada manfaat kita. Ni nak beritahu. Maka baginya tiba-tiba serta bagi manusia itu berseteru. Maka syaitan itu sentiasa berseteru dengan manusia. Rata dan sertamu, wahai segala orang yang mustahid dalam ibadat. Meratai syaitan tadi, wahai orang yang bersungguh-sungguh. Mustahid ini bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat dan pengetahuan berseteruan yang tertentu, dan pengetahuan yang ada ilmu yang mengetahui bahawa syaitan itu musuh kamu. Dan bahawasanya pekerjaanmu itu sebenarnya sangat-sangat dicita-cita sertanya atas kamu itu barang yang menolong akan dia, yang terlebih sangat keras taulannya itu. Taulannya itu dirimu dan hawamu nafsumu. Jadi memanglah syaitan dia kata memang dia sangat cita-cita untuk bersama dengan kamu, ataupun dia nak suruh kamu itu bersama dengan syaitan. Memang begitu. Guana-guana pun dalam ibadat pun dia suruh kita bersama dengan dia. Dia akan berkerah juga. Dia tidak akan lepas daripada kita. Sehinggalah kita jadikan dia kawan. Akhir-akhir jadi kawan dengan dia. Jadi kawan, dan hinggalah kita ini mengikut hawa nafsu. Jadi kita lawan betul-betul. Hawa nafsu lawan syaitan, terus lawan. Dan baginya pula beberapa asbab. Dan syaitan ni banyak asbab. Asbab ni kita kata benda banyak jalan dia. Banyak jalan. Jalan benda dia suruh. Macam kita kabur lah. Dia kalau hati ni jalan riak ada, jalan ujub ada, jalan dengki ada, jalan sum'ah ada. Ada jalan ni belaka. Itu hak dalam hati hak luar ni. Hak luar ni hati ada, pangkat ada. Manusia pun ada. Macam-macam dia pun bagi. Itu jalan dia. Dia banyak jalan. Untuk nak menggoda kita. Pada tempat masuk. Masuk mana? Masuk dalam hati kita ni. Tempat masuk hati kita. Dan beberapa pintu. Dan banyak pintu. Dan engkau daripadanya lalai. Dan kamu lalai pula. Dia macam-macam. Kadang-kadang kita lepas dah. Dia mari kau ni. Dia suruh kita jadi orang yang rasa ujub. Kita tak ujub dah. Dia suruh kita mari dengki pula. Kita tak dengki pula. Dia mari buat ni. Suruh kita takabur pula. Dia jadi jalan-jalan dia sama. Dia akan begitu. Dan kamu tidak boleh lalai. Bila mari je perasaan, aku ni dah jadi ujub dah ni. Dalil. Astagfirullah lalu. Tolak selalu. Dan sebenarnya telah benarlah Yahya ibnu Mu'az Al-Razi, benarlah kata Yahya ibnu Mu'az Al-Razi rahimahullahu ta'ala, sekira-kira berkata ia, bermula syaitan tiada pekerjaan. Syaitan ni tak ada pekerjaan lain. Yang kata syaitan dulu saja. Bukan syaitan itu tidak ada pekerjaan. Syaitan sudah pencen dah. Syaitan itu tidak ada pekerjaan. Dia tidak ada pekerjaan lain. Dan kamu masyhur banyak pekerjaan. Kamu ni sibuk banyak pekerjaan. Masyhur ni sibuk. Syaitan tak ada fikir lain. Kita banyak fikir. Kamu ni masyhur banyak pekerjaan. Melihat ia akan dikau. Maka syaitan melihat kita. Syaitan melihat kita. Dan engkau tiada melihat akan dia. Dan kita tak lihat syaitan. Kalau lihat syaitan nombor lari tu. Nombor lari. Jadi nak beritahu, kita tidak melihat syaitan, tapi syaitan melihat kita. Satu cerita. Sahabat Nabi dengan sahabat Nabi semayang. Jadi yang semayang itu, ada seorang semayang, ada seorang tidur dalam masjid. Lalu Nabi pun nak masuk pintu masjid. Nabi tengok syaitan dekat pintu. Syaitan nampak, kita tak nampak. Nabi nampak syaitan.
Tapi biasanya syaitan pergi goda orang semayang, tapi syaitan tak goda dari tepi pintu jadi jaga. Jadi dalam keadaan tu Nabi pun tanya, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kamu tidak menggoda orang